Lebih 20 orang usahawan produk-produk makanan dan minuman mengikuti Sok Sahur, gerai makanan hujung minggu yang menyediakan pelbagai juadah untuk bersahur. Majlis pelancarannya diadakan semalam di BIBD Connex Taman Mahkota Jubilee Emas di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Para usahawan yang mengikuti Sok Sahur tersebut terdiri dari kalangan usahawan-usahawan di bawah program Satu Kampung Satu Produk 1K 1P dan usahawan-usahawan di bawah Community for Brunei, iaitu Inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat oleh BIBD dan pemilik-pemilik kedai BIBD Connex. Sok Sahur akan diadakan lagi pada 8 Mei 2021 bermula pukul 9 malam hingga 1 pagi. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminuddin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah BIBD. Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar mengungkayahkan majlis penyerahan sumbangan derma kepada anak-anak yatim, penerima asnaf dan orang kelainan upaya OKU yang bermastautin di Kampung Sungai Akar. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku penaung bersama Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. RM10,500 diagihkan kepada 26 anak yatim, 3 orang penerima asnaf dan 6 orang OKU. Sumbangan dihasrat dapat menampung perbelanjaan mereka di bulan Ramadan yang mulia ini dan sebagai persiapan menjelang Hari Raya nanti. Dan Jeffrey Lebih 100 orang anak yatim dari Kampung Sengkurung A, Kampung Sengkurung B dan Kampung Tanjung Nangka menerima sumbangan derma semasa majlis penyampaian derma anak-anak yatim dan majlis berbuka puasa lewat petang kemarin. Majlis berlangsung di Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkurung. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah yang dipimpin oleh Imam Masjid berkenaan. Majlis diungkayahkan oleh ahli-ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkurung. Seterusnya senarai Kampung Tanjung. 6 kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Butiran lanjut mengenainya menyusul selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam serang akhbar mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 6 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, kes jangkitan di negara ini kekal 227 dengan 218 kes disahkan sembuh. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 86 kes. 393 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,606 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020.
Manakala 161 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 121,314 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Di sebalik cabaran yang dihadapi oleh negara Brunei Darussalam berikutan penularan wabak COVID-19 yang menjejaskan kebanyakan sektor termasuk industri pertanian dan agri makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan terus melaksanakan beberapa program dan usaha penambahbaikan baharu dalam meningkatkan pengeluaran di sektor pertanian. Penggunaan sistem berasaskan teknologi telah menggerakkan industri tersebut dengan maju dan mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2020, seramai 4,927 pengusaha di seluruh negara bergiat dalam industri pertanian dan agri makanan dengan melibatkan kawasan seluas 10,020.73 hektar. Tahun lepas, sektor pertanian telah mencatatkan pengeluaran tertinggi bagi ayam pedaging atau broiler dengan penghasilan lebih daripada 26,000 tan metrik. Sementara itu, penghasilan padi juga mencecah hampir 4,000 tan metrik. Salah satu faktor penyumbang kepada peningkatan pengeluaran padi ialah meningkatnya kawasan penanaman varieti hibrid berhasil tinggi. Manakala sejak tahun 2011 pula trend perkembangan industri pertanian dan agri makanan telah menunjukkan peningkatan positif. Ia dapat dilihat melalui pengeluaran komoditi bagi sektor berkenaan yang mencatatkan peningkatan kepada lebih 470 juta ringgit tahun lalu berbanding hampir 259 juta ringgit pada tahun 2011. Sementara itu, industri ternakan masih menjadi penyumbang utama dalam pembangunan pertanian dan agri makanan pada tahun 2020 dengan sumbangan lebih 267 juta ringgit daripada keseluruhan nilai pengeluaran tempatan dalam industri tanaman pula menyumbang sebanyak lebih 53 juta ringgit dan sektor pemprosesan makanan pula menyumbang kepada lebih 150 juta ringgit. Dengan pertumbuhan dan perkembangan yang berterusan dalam sektor pertanian dan agri makanan di negara ini, ia dihasrat dapat menyokong matlamat dan aspirasi negara untuk meningkatkan tahap sara diri dan sekuriti makanan. Justru Jabatan Pertanian dan Agri Makanan akan sentiasa memantau pertumbuhan sektor pertanian dan agri makanan di negara ini dengan memastikan strategi-strategi serta inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan pengeluaran dan penghasilan sektor berkenaan akan terus dilaksanakan. Berikutan dengan isu tular mengenai Surau Tamu Kianggih yang dijadikan tempat pembuangan sampah yang tersebar melalui media sosial, Kementerian Hal Agama ingin memaklumkan bahawa isu berkenaan telah menimbulkan kekeliruan orang ramai dengan anggapan bahawa bangunan yang di kawasan lama Tamu Kianggih itu adalah masih dikenal pasti sebagai surau. Kementerian Hal Agama ingin menjelaskan bahawa bangunan yang pernah dijadikan tempat sembahyang itu sudah lama tidak digunakan dan dikosongkan sejak terdirinya Surau Haji Abbas Sulaiman di dermaga Diraja Bandar Seri Begawan dan Kompleks Tamu Kianggih baru yang menyediakan kemudahan bilik sembahyang bagi lelaki dan perempuan. Kementerian Hal Agama akan mengambil tindakan bagi meroboh bangunan tersebut bagi mengelakkan daripada ia terus disalahgunakan. Bagi meriahkan lagi sambutan sempena nuzul Al-Quran, buat julung kalinya, Ahli Jawatankuasa Takmir Surau Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal telah mengkayahkan program Ihya Ramadan yang berupa forum dengan tema membangun berteraskan Al-Quran. Acara tersebut berlangsung petang tadi. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Program antara lain bertujuan untuk sama-sama meraih pahala berganda di bulan Ramadan dengan mengadakan majlis ilmu. Program tersebut disediakan dengan forum bertajuk Meraih Syafaat Al-Quran. Forum antara lain mengungsikan cara untuk mendapatkan syafaat Al-Quran. Antaranya seseorang itu harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama serta sentiasa berpegang teguh dengan isi kandungannya.
Majlis terus telah menyemarakkan bulan Ramadan Al-Mubarak sejak hari pertama lagi dan kini bulan mulia ini semakin hampir meninggalkan kita. Banyak pihak telah menutup majlis tadarus dengan majlis khatam Al-Quran. Petang tadi, ahli-ahli jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Masin mengadakan majlis seumpamanya. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surah-surah lazim serta bacaan takhtim. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian derma kepada lebih 40 orang anak yatim dari Kampung Masin dan Kampung Bebatik. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Juga diadakan ceramah khas sempena memperingati Nuzul Al-Quran yang disampaikan oleh Dr. Haji Harapandi bin Haji Dahri, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Kami membaca kalam-Mu, ya Allah, dengan kami faham isinya. Majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim Pekan Tutong dan Ketua Kampung Sengkarai diadakan pagi tadi berlangsung di Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Majlis pengundian adalah khusus bagi penduduk-penduduk Kampung Pancur, Kampung Petani dan termasuk penduduk Kampung Sengkarai. Hadir Awang Ajmin bin Haji Meludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong selaku pengerusi majlis. Majlis pengundian pada hari ini adalah yang terakhir bagi mukim Pekan Tutong. Turut diadakan majlis pengundian bagi Ketua Kampung Sengkarai. Keputusan pengundian akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan Disiplin, Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hawa Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebilangan kita mungkin beranggapan pengalaman berpuasa di bulan Ramadan di negara sendiri hanya pengalaman biasa-biasa saja. Namun tidak bagi masyarakat di luar sana yang sebaliknya menganggap berpuasa di Bumi Darussalam sebagai pengalaman unik dan menarik. Inilah yang berlaku kepada Dayang Nur Izzati binti Arifin, rakyat negara Brunei Darussalam yang kini tinggal di Swansea, Wales, United Kingdom. Ia tidak menyangka bahawa gambar dan videonya yang mengimbas kembali saat-saat manis berpuasa di negara sendiri yang dikongsikannya di media sosial telah tular sehingga mendapat perhatian stesen televisyen antarabangsa. Ikuti butiran lanjut mengenainya bersama kru Mojo RTB. Shumai Izzati Dwi bin Biu an Abertawe bin Dodo Brunei Enorizal. Inobreed bin Dasli Ramadan bin Ampridio. We already made race di sahur. We medical buina. Pada mulanya, Dayang Nur Izzati memuat naik gambar di laman media sosialnya hanya untuk mengongsikan pelbagai juadah bersungkai tempatan. Bagaimanapun, perkongsiannya itu mendapat perhatian dari stesen televisyen antarabangsa iaitu BBC sehingga beliau dihubungi untuk mengongsikan pengalaman berpuasa di Wales dan Brunei. Video tersebut adalah vlog. Vlog yang menceritakan bagaimana apa yang saya buat setiap hari di bulan Ramadan. Pukul berapa sahur, pukul berapa sungkai, dan apa yang saya buat untuk sungkai, apa yang saya masak untuk sungkai dan sebagainya. Saya juga menjelaskan sedikit tentang Ramadan. Dan apa bezanya berpuasa di sini di Wales dan apa bezanya berpuasa di Brunei, dan apa yang saya rindui di Brunei. Hello, Boreda. Dayang Nur Izzati, 27 tahun, mula mengenali bahasa resmi asli Wales iaitu Cymraeg atau Welsh sejak 8 tahun lalu ketika menuntut di Universiti Aberystwyth. Beliau bertambah fasih berbahasa Welsh setelah mendirikan rumah tangga dengan suami yang juga berasal dari Wales. Dengan bahasa Welsh, Dayang Nur Izzati sering mengongsikan pelbagai perkara menarik mengenai negara Brunei Darussalam. Saya melihat video tersebut
memberi impak positif kepada negara, kerana tidak ramai orang di sini mengetahui tentang Brunei dan bagaimana orang kita ni dan cara hidup orang kita ni. Saya merasakan bahawa bahasa yang saya gunakan menjadi seperti jambatan untuk menghubungkan dua negara yang berbeza untuk mengenali sesama sendiri. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri dari saya serta keluarga saya. Sanggup pun. 36 buah keluarga yang kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan warga emas di Kampung Ukong pagi tadi menerima bantuan melalui projek sumbangan daripada Majlis Perundingan Kampung Ukong. Penyerahan sumbangan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Projek sumbangan buat kali kedua ini dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Ukong dengan kerjasama ahli jawatan kuasa sumbangan dan penduduk kampung tersebut. Sumbangan berupa kewangan, barangan asasi harian dan juga pakaian terpakai adalah hasil kutipan daripada orang ramai dan para dermawan. Melalui projek yang berkebajikan ini, ia dihasrat dapat membantu meringankan beban dan menampung keperluan seharian mereka dan sebagai persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Pelbagai acara keagamaan terus diadakan bagi meraih ganjaran berlipat kali ganda di bulan suci Ramadan. Petang tadi, Persaudaraan Shorinji Kempo Negara Brunei Darussalam (Perkep) mengadakan majlis penutup tadarus dan sambutan nuzul Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Lambak. Hadir Kena Besara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Tisaid Timbalan Setia Usaha Tetap di Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Majlis juga diselajurkan dengan doa kesyukuran bersempena 11 tahun penubuhan Perkep serta penyampaian derma kepada anak-anak yatim dan sumbangan berbagi rezeki yang disempurnakan oleh Kena Besara Pengiran Haji Maidin. Bagi menyemarakkan lagi bulan suci Ramadan, Ahli Jawatankuasa Belia Da'i di bawah naungan Urustia Program Keagamaan Belia PKB, Pusat Dakwah Islamiah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan petang tadi di Musalah Al-Amin, Surau Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diikuti dengan bacaan takhtim dan doa khatam. Majlis Khatam Al-Quran diadakan bagi menanamkan semangat untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, terutamanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di samping mereratkan silaturahim antara ahli Belia Da'i dan juga alumni Akademi Dakwah secara khususnya. Sebagai salah satu aktiviti tahunan bagi menyemai budaya membaca Al-Quran, Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran di Masjid Suri-Seri Pegawan Raja Pengarah Nak Damit, Kampung Manggis, Madang. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah yang diketuai oleh Datin Haja Dayang Siti Hajar binti Pin Orang Kaya Seristia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof yang dipertua Majlis Wanita. Lebih 150 orang ahli dari persatuan-persatuan wanita yang bergabung di dalam Majlis Wanita hadir di majlis tersebut. Majlis dihasrat dapat menyemarakkan suasana bulan Ramadan yang mulia ini. Perkembangan bola keranjang Liga Kebangsaan 2021. Pasukan Yes Nation melonjak ke kedudukan ketiga setelah berjaya menewaskan pasukan Ong Sumping dalam perlawanan yang berlangsung semalam. Perlawanan berlangsung di gelanggang batu bersurat Gadong.
Perlawanan antara Yes Nation dengan Ong Somping, jersey hitam menyaksikan kemenangan berpihak kepada Yes Nation dengan kiraan 88 berbalas 85. Sementara dalam satu lagi perlawanan yang berlangsung menyaksikan Bandar Roket berjaya menewaskan BA dengan kiraan 90 berbalas 85.